Melaka. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan pembentangan ruang undang-undang pembakalan tambahan 2023 dalam kurungan dan 2024. Tan Sri Speaker, kalau kita melihat kepada bajet yang asal yang dibentangkan pada Mac tahun lepas yang lebih kurang 388.1 bilion, dan kalau kita lihat tambahan kali ini ialah lebih kurang 32.54 bilion. Jadi lebih kurang 8% penambahan dia, ya. Dan kita boleh lihat semua penambahan ini adalah perlu dan mereka memang sudah belanja pada tahun lepas. Dan kalau saya merujuk kepada tambahan perbelanjaan bekalan iaitu lebih kurang ringgit Malaysia 23.47 bilion ini, saya ingin merujuk kepada beberapa perbelanjaan yang kita sudah lakukan. Yang pertama ialah berkaitan dengan pilihan raya, ya, pilihan raya negeri, 6 negeri tahun lepas dan juga beberapa pilihan raya kecil, maka telah membelanjakan lebih kurang 300 juta. Dalam hal ini saya nak bangkitkan, ingin mengambil perhatian pihak kerajaan supaya barangkali dalam masa akan datang kita adakan pilihan raya sekali. Ya, kita jangan asingkan pilihan raya parlimen dan juga pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Ya. Sebab kita lihat tahun lepas kita terpaksa belanja 300 juta. Jadi saya lihat tahun depan ataupun 2 tahun akan datang ialah bagi pilihan raya negeri Melaka dan juga Johor. Ya, di mana mereka adakan pilihan raya sebelum PLN. Pilihan raya utama, ya. Jadi dalam hal ini barangkali kerajaan perlu cari satu jalan penyelesaian supaya pilihan raya negeri Melaka dan juga Johor, yang bezanya Melaka dengan pilihan raya umum ialah 1 tahun, bagi Johor ialah lebih kurang 8 bulan saja perbezaan dia. Adakah kita harus cari satu jalan penyelesaian supaya kita adakan pilihan raya bersama untuk kita jimatkan wang. Ya, kalau kita lihat memang 300 juta terpaksa dibelanja kerana kita adakan pilihan raya berasingan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya lihat antara yang dibelanjakan oleh Kementerian Pendidikan 1.97 bilion itulah untuk menampung bayaran kontrak kepada pekerja-pekerja kontrak kawalan keselamatan dan kebersihan di sekolah dan juga institusi di bawah Kementerian Pendidikan adalah kerana berdasarkan kepada pelaksanaan perintah gaji minimum, iaitu sebelum itu ialah 1,200. Ya, tetapi oleh kerana kita dah luluskan minimum gaji ialah 1,500, maka kita perlu buat penyelarasan dan bayar, ya, 1.97 bilion. Ini satu langkah yang harus dipuji, di mana kita walk the talk. Kita kerajaan, kita luluskan dasar di parlimen, naikkan gaji minimum ke 1,500. Jadi kita pun bayar. Mereka yang bawah 1,200, bawah 1,500 tu kita bayar. Sebab itu kita perlu belanja 1.97 bilion. Ini menunjukkan konsep madani. Ini menunjukkan kerajaan madani ini adalah prihatin. Ya, ambil berat tentang golongan B40. Ya, pekerja-pekerja ini semua pekerja sebagai pengawal, sebagai pembersih, ini semua dia adalah daripada golongan B40. Kita jaga mereka. Tidak seperti di kerajaan Kedah. Ya, di bawah PAS kita sudah lihat gaji tak boleh bayar. Tak lah, ya, gaji tak boleh bayar. Kes berlaku 2016, zaman itu zaman BN. Itu perbezaan antara PAS dengan kerajaan madani di bawah pimpinan yang amat berhormat Anwar Ibrahim. Ya, kita sudah lihat dengan begitu jelas. Mereka ada wang beli Mercedes, tapi tak ada wang nak bayar hutang gaji kepada kaki tangan anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kedah. Itu sungguh malulah, sungguh malu, ya. Dan nak cari banyak alasan untuk mengatakan itu adalah hutang yang lama. Itu bukan alasannya. Hari ini awak adalah kerajaan negeri, kamu patut selesaikan masalah. Itu barulah dinamakan satu kerajaan yang prihatin. Tan Sri Speaker,
poin yang ketiga saya minta sedikit masa Tan Sri Speaker. Ya, berkaitan dengan kalau kita lihat perbelanjaan peruntukan untuk bekalan ini 23.479 bilion. Tapi kita lihat paling banyak iaitu 14.48 bilion, iaitu lebih kurang 61% telah dibelanjakan untuk subsidi. Ya, untuk subsidi. Tan Sri, subsidi yang saya difahamkan 14 bilion ini, 9 bilion adalah untuk tambahan subsidi untuk produk petroleum. Dan ringgit Malaysia 3.2 bilion untuk subsidi elektrik. Ya. Jadi kita lihat tahun lepas jumlah subsidi yang dibelanjakan, yang diperuntukkan oleh kerajaan ialah sebanyak 80 bilion tahun lepas. Ini yang harus kita wawakan kepada rakyat semua. Ya. Sebenarnya kalau ikut bajet tahun lepas subsidi anggaran ialah kita belanja 63.8 bilion. Tetapi kita terpaksa belanja lebih 45 bilion ini adalah untuk petroleum, diesel, elektrik. Daripada 80 bilion tersebut, lebih daripada 56% adalah untuk subsidi, untuk petrol, untuk diesel, untuk elektrik. Ini kita harus beritahu kepada rakyat. Kota Di mana sebentar, ada arau? Ya, 36-12 mengelirukan Dewan. Yang Hormat. 2016 ialah pemerintahan di bawah BN, bukan PAS. Syarab. Di bawah BN. Ini laporan audit 2016. 36-12. 36 memberi fakta yang mengelirukan Dewan. Okey. Jadi sekarang dia mengelirukan Dewan mengatakan bahawa kerajaan itu di bawah PAS, di bawah BN, Barisan Nasional. 2016 ya, Mak. Ini laporan audit. 2016 yang tak boleh bayar gaji ni 2016. Jadi saya minta balik perkataan kata kerajaan PAS, kerajaan BN. Tapi kalau yang Mak nak benar pun tak apa, Pakandai yang Muhammad, siapa yang berkuasa. Tapi saya nak beritahu fakta rakyat Malaysia bahawa 2016 BN tak boleh bayar gaji. Okey, saya harap itu fakta. Orang pun ya, teruskan. Terima kasih ya Tan Sri Speaker. Last. Ya. Sebab arau kacau kalau Tak tidak apa. sudah habis. Sekarang landing lah, tak boleh last. Ya, Landing. Landing. Jadi kita lihat memang kerajaan sudah belanja begitu banyak untuk subsidi petrol, diesel, elektrik, gas asli. Tetapi kita lihat akhirnya sasarannya tidak tercapai bagi kepada golongan B40. Kita lihat Tan Sri Speaker lah, saya bagi satu contoh. Tahun 2019 penggunaan diesel pada waktu tersebut ialah 6.1 bilion liter. Itu 2019. Tahun lepas penggunaan diesel ialah sebanyak 10.3 bilion. Peningkatan daripada 6 bilion kepada 10 bilion. Artinya peningkatan 70% peningkatan penggunaan diesel. Bila dah meningkat 70% penggunaan diesel, kita bayar lebih banyak diesel, subsidi untuk diesel. Akan tetapi daripada statistik JPJ, peningkatan kenderaan yang menggunakan diesel antara 2019 dengan 2023 hanya sekadar peningkatan 2.8% saja. Jadi artinya ada ketirisan. Ya. Penggunaan diesel naik 70%, tapi kenderaan baru yang gunakan diesel hanya naik 2%. Artinya ada ketirisan, maka sudah pasti hari ini kita nak pastikan wang yang kita belanja untuk subsidi ini betul-betul disalurkan kepada golongan B40 dan M40. Maka sudah tiba masanya kita harus menyokong kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar, supaya pada akhirnya subsidi itu dapat betul-betul diberikan kepada mereka yang betul-betul perlukan. Dengan itu, sekian. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih.